Selamat sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan. Nama saya ialah Prema, anak perempuan Welauden. Tajuk pada hari ini ialah kepimpinan situasi. Kepimpinan situasi adalah gaya kepimpinan di mana seseorang pemimpin menyesuaikan gaya kepimpinannya agar sesuai dengan persekitaran kerja atau keperluan semasa dalam satu pasukan. Gaya kepimpinan ini tidak bergantung pada kemahiran seseorang pemimpin. Sebaliknya, ia berdasarkan pada kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan diri dengan kehendak pasukan atau organisasi agar menjadi pemimpin yang lebih baik dan berkesan. Teori kepimpinan situasi atau model kepimpinan situasi telah dikembangkan oleh Ken Blanchard dan Paul Hersey pada tahun 1969. Terdapat 4 jenis gaya kepimpinan. Yang pertama adalah memberitahu atau mengarah atau memberi panduan. Pemimpin akan membuat keputusan dan mengarah orang lain menjalankan tugasan. Ini menunjukkan komunikasi satu hala. Gaya kepimpinan ini sesuai dalam situasi yang tertentu atau apabila hasil yang berulang diperlukan. Contohnya, memberi bimbingan khusus dan pengawasan yang ketat terhadap ahli kumpulan. Gaya kepimpinan yang kedua adalah menjual, melatih atau menerangkan. Pemimpin seperti ini memberi idea atau membuat peranan dan objektif kepada orang lain. Akan tetapi, mereka juga terbuka kepada cadangan dan pendapat. Dengan kata lain, mereka menjual idea mereka untuk mendapat kerjasama dari ahli kumpulan. Contohnya, berkongsi maklumat dan memudahkan kerja anggota kumpulan. Gaya kepimpinan yang ketiga ialah menyertai atau memudahkan atau memantau. Pemimpin seperti ini akan menyerahkan tanggungjawab kepada ahli kumpulan untuk membuat keputusan. Walaupun pemimpin mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan, pilihan utama diberi kepada pekerja. Contohnya, berkongsi pendapat dan memudahkan kerja anggota kumpulan. Gaya keempat adalah menjual, melatih atau menerangkan. Pemimpin bertanggungjawab ke atas kumpulan tetapi memberi bimbingan minimum kepada pekerja atau membantu menyelesaikan masalah. Pemimpin perlu bantu untuk membuat keputusan dari masa ke semasa. Contohnya, pemimpin menyuruh ahli kumpulan untuk membuat kerja atau sesuatu tugasan. Tahap kematangan teori Hersey dan Blanchard. Terdapat 4 jenis tahap, iaitu tahap pertama, ahli kumpulan yang kurang berpengetahuan. Tahap kedua adalah ahli kumpulan yang bersemangat. Tahap ketiga adalah ahli kumpulan yang mempunyai kemahiran. Dan tahap keempat adalah ahli kumpulan yang sangat mahir. Kaitan di antara gaya kepimpinan dan tahap kematangan. Pemimpin di tahap pertama adalah dalam kategori matang rendah, iaitu seseorang yang dapat berkongsi ilmu dalam tugasan, contohnya kerja berpasukan. Pemimpin di tahap kedua adalah dalam kategori sederhana matang, iaitu seseorang yang dapat menjual ilmunya dalam tugasan. Pemimpin di tahap ketiga adalah sederhana matang, iaitu seseorang yang mengambil bahagian dalam tugasan yang diberi. Pemimpin di tahap keempat adalah seseorang yang mewakili ahli kumpulan dalam tugasan. Manakala terdapat teori situasi kedua yang dibangunkan oleh Kenneth dan Blanchard sebagai penambahbaikan pada teori situasi yang sedia ada. Teori ini mengatakan pemimpin yang berkesan harus membina tingkah laku pada tahap perkembangan. Terdapat 4 jenis gaya kepimpinan di bawah teori ini, iaitu mengarah, melatih, menyokong dan mewakili. Tahap kematangan teori situasi 2 adalah, mengikut teori ini, pemimpin yang berkesan harus membina tingkah laku pada tahap perkembangan ahli kumpulan, manakala tahap perkembangan ditentukan oleh kecekapan dan komitmen seseorang. Terdapat 4 jenis tahap kematangan di bawah teori ini, iaitu pemuda yang penuh bersemangat. Contohnya, mereka yang mempunyai komitmen yang tinggi tetapi kecekapan yang rendah. Tahap yang kedua adalah murid yang kecewa. Contohnya,
Seseorang yang mempunyai kecekapan yang sederhana tetapi kemerosotan membawa komitmen yang rendah. Tahap yang ketiga adalah pelatih yang mampu tetapi berhati-hati. Dapat mengembangkan kompetensi tetapi tahap komitmen yang berbeza. Pencapaian yang berdikari, mempunyai kecekapan dan komitmen yang tinggi. Kaitan di antara gaya kepimpinan dan tahap kematangan adalah pemimpin yang mengarah mempunyai pengaruh yang tinggi dalam mengarah tetapi rendah di dalam menyokong ahli kumpulan. Pemimpin yang menjadi jurulatih mempunyai pengaruh yang tinggi dalam mengarah dan menyokong ahli kumpulan. Pemimpin yang menyokong mempunyai pengaruh yang rendah dalam mengarah dan tinggi dalam menyokong ahli kumpulan. Pemimpin yang menjadi wakil mempunyai pengaruh dan sokongan yang rendah di dalam menyokong ahli kumpulan. Faktor penilaian. Dalam membuat penilaian seseorang pemimpin harus melihat pada 4 jenis faktor yang penting, iaitu pertimbangan terhadap hubungan, pertimbangan terhadap tugasan yang diberi, pertimbangan terhadap tahap kuasa, pertimbangan terhadap tahap kematangan setiap individu atau ahli kumpulan. Kesimpulannya, yang dapat kita huraikan adalah seperti ini. Sebenarnya, tiada gaya kepimpinan yang tertentu dianggap terbaik untuk seseorang pemimpin. Sebaliknya, pemimpin yang menggunakan gaya kepimpinan situasi akan menggunakan gaya yang paling sesuai dengan situasi itu. Sekian, terima kasih.